Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan Turun Anwar, balik-balik nak dibuat. Ini sudah bilangan yang kedua. Himpunan Turun Anwar 2.0. Hampir-hampir kita lupa gara-gara sibuknya pilihan raya negeri Sabah. Tetapi, PAS dan PN kini sedang merancang sepenuhnya untuk membuat satu lagi himpunan, untuk membuat satu lagi himpunan yang pastinya dijangkakan tidak akan mendapat sambutan dan hanya akan menjadi tempat mereka teriak dan melalak-lalak tanpa ada terala tuju dan keberhasilannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Himpunan Turun Anwar 2.0 adalah tanda PAS giat tanam kebencian, kata seorang penulis dalam Malaysia kini. Tuan-tuan dan puan-puan, cadangan PAS untuk menganjurkan demonstrasi Turun Anwar 2.0 sekali lagi menunjukkan parti itu memilih untuk memainkan isu politik sempit berhubung perjanjian perdagangan timbal balas ART antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS. Tindakan PAS yang mengugut untuk mengadakan demonstrasi sekali lagi itu jelas menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab serta kecenderungan mereka mempolitikkan setiap dasar kerajaan demi politik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belum pernah kita dengar PAS dan PN memuji semua dasar kerajaan. Semua yang dibuat oleh kerajaan sekarang seakan-akan salah dan tidak pernah disokong oleh PN PAS. Yang salah pun dia kata salah, yang betul pun dia kata salah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku sekarang ialah kerajaan Madani sentiasa menghormati hak mana-mana pihak untuk mengambil tindakan undang-undang, termasuk semakan kehakiman. Cadangan PAS untuk memfailkan semakan kehakiman boleh membuktikan bahawa kerajaan telah bertindak mengikut undang-undang berlandaskan prinsip ketelusan dan kepentingan nasional. Amat tidak wajar bagi PAS untuk menggambarkan seolah-olah ART sebagai berat sebelah atau merugikan negara, sedangkan ia telah dirunding secara teliti oleh pasukan pegawai awam yang berkemahiran tinggi serta berpengalaman luas dalam hal ehwal perdagangan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tindakan PAS juga tidak ubah seperti menafikan kecekapan serta menjejaskan maruah penjawat awam yang telah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan profesional. ART dijangka dengan penuh pertimbangan terhadap kepentingan ekonomi negara, kesejahteraan rakyat dan kedudukan Malaysia di pentas global. Kejayaan menurunkan tarif timbal balas Amerika Syarikat ke atas Malaysia daripada 25% ke 19% merupakan yang terendah. Tuan-tuan dan puan-puan, tindakan PAS memperlekeh perjanjian tersebut menunjukkan mereka tiada hala tuju ekonomi. Lebih membimbangkan ialah langkah PAS itu memberi isyarat salah kepada dunia bahawa Malaysia tidak tekal dalam dasar dan komitmen antarabangsa. Jika PAS memerintah, adakah PAS akan menghentikan hubungan dagang dengan Amerika Syarikat? Adakah PAS mempunyai pelan ekonomi lain apabila pekerjaan dan perniagaan perusahaan kecil dan sederhana yang melibatkan ramai orang Melayu dirisikokan? Sedangkan Amerika Syarikat merupakan pasaran ekspor terbesar Malaysia, melibatkan jumlah dagangan sebanyak 325 bilion ringgit dan pada tahun 2024 dengan jumlah ekspor sebanyak 198.65 bilion. Nilai dagangan tinggi itulah yang mengukuhkan ekonomi Malaysia dan membuka peluang pekerjaan kepada ramai orang Melayu dan anak muda.
Justru saya tegaskan bahawa setiap langkah yang diambil kerajaan Madani adalah berpaksikan kepada kepentingan negara dan bukan agenda politik kepartian. Anjuran turun Anwar 2.0 tanpa alasan kukuh adalah cubaan PAS yang berterusan menanamkan kebencian. Politik kebencian ini tidak Islamik dan boleh menggugat kestabilan dan perpaduan rakyat Malaysia. Ditulis oleh Faiz Fazil, Setiausaha Agung Amanah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera. Ini jawapan Anwar Ibrahim selepas diasak bertubi-tubi berkait dengan surat sokongan dikeluarkan salah seorang daripada setiausaha beliau. Nampaknya Anwar sudah menjawab dengan begitu padu dan luar biasa. Kalau sebelum ini Rafizi amat mengecam tindakan Anwar yang hanya menegur setiausaha tersebut. Apa yang Rafizi mahukan ialah Anwar Ibrahim pecat orang tersebut. Tetapi Anwar Ibrahim kata surat sokongan kabur. Itu sebabnya Anwar Ibrahim mempertahankan tindakan beliau tidak memecat setiausaha tersebut. Sebaliknya hanya memberikan amaran keras ataupun nasihat keras kepada setiausaha tersebut. Surat sokongan itu kabur, kata Anwar. Anwar tolak desakan pecat Samsul Iskandar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menolak desakan supaya setiausaha politiknya yang terpalit dalam kontroversi pengeluaran surat sokongan kepada kontraktor yang membina projek pembinaan hospital tahun lalu dipecat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kadang-kadang menyokong apa yang dibuat oleh Anwar. Kalau semua orang kata harus diikut, lebih baik Anwar jadi patung boneka. Kalau apa yang orang suruh semua Anwar ikut, maka lebih baiklah Anwar Ibrahim jangan jadi Perdana Menteri lagi. Kerana nanti jangan-jangan apabila semuanya itu terjadi, terlanjur dituruti, dia akan jadi boneka. Jadi Anwar Ibrahim tahu apa yang dia buat, apa yang terbaik, dan dia tahu sesungguhnya bila perlu dipecat dan tidak. Menjawab pertanyaan mengenai desakan bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli semalam supaya tindakan sedemikian diambil, Anwar Ibrahim berkata, tindakan walaupun dia tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan, namun surat sokongan itu bukan suatu arahan. Katanya,
Surat sokongan berkenaan adalah kabur dan kelulusan projek tidak dipengaruhi oleh surat itu. Kerana pihak berkuasa berkaitan maklum sepenuhnya mengenai prosedur standard. Kata Anwar, saya faham dari mana datangnya pandangan itu. Tetapi kita perlu melihat kepada tahap seseriusan kesalahan. Saya memang tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu setiausaha politik Anwar Ibrahim, kata beliau. Tetapi kita perlu bertanya sama ada projek itu benar-benar diberikan berdasarkan suratnya. Jawapannya, tidak. Kata Anwar Ibrahim lagi, lihat dulu surat itu. Rafizi mengambil pendekatan agak tegas. Saya faham, kata Anwar. Kalau mahu konsisten, ramai setiausaha politik dulu dan kini pernah mengeluarkan surat sebegitu. Tegur, kita kena tegur, kata Anwar. Itu prosesnya. Jangan kerana orang yang kita tidak bersetuju, kita ambil tindakan keras. Dan orang yang sehaluan dengan kita pula, kita lembutkan. Kita mesti konsisten, katanya. Perdana Menteri berkata demikian kepada media ketika dalam pesawat menuju Afrika Selatan selepas lawatan rasmi di Addis Ababa, Ethiopia. Semalam, Rafizi menamakan Samsul Iskandar Muhammad Akin sebagai pegawai yang menulis surat sokongan untuk 6 kontraktor dalam projek pembinaan sebuah hospital tahun lalu. Bekas Menteri Ekonomi yang juga bekas timbalan Presiden PKR itu berkata, perkara seperti ini bukan kali pertama dan Samsul Iskandar harus dipecat. Malah menurutnya satu laporan harus difailkan dengan SPRM supaya siasatan menyeluruh dapat dijalankan. Diminta wartawan mengulas desakan SPRM supaya SPRM mengadakan siasatan lanjut, Anwar mengulangi bahawa surat itu bukan surat arahan. Surat itu bukan arahan. Kamu dengar orang bercakap tentang rasuah. Ada 1-2 kes, tetapi mereka langsung berdiam diri tentang berbilion ringgit yang dicuri apabila ia melibatkan rakan atau penyumbang mereka. Kalau mahu tegas melawan rasuah, bertindaklah terhadap rasuah, kata Anwar. Bagi saya itu lebih serius. Kita biarkan berbilion ringgit diseleweng tetapi tumpu pada perkara kecil, katanya. Sambil menambah bahawa walaupun kes kecil tidak harus dibiarkan. Malah katanya ia tidak wajar mengatasi perhatian terhadap kes besar yang melibatkan individu berprofil tinggi. Bagi saya ini lebih serius. Saya tidak ada simpati kepada mereka yang melarikan berbilion, kata Anwar. Kamu pejam mata pada semua kes besar ini tetapi memperbesarkan isu kecil. Betul. Ia memang tidak boleh dibiarkan, tetapi ia tidak boleh dan tidak patut disamakan dengan kes berbilion yang dicuri, katanya. Ditanya sama ada amaran keras memadai atau tidak, Perdana Menteri Anwar berkata dia memakai kuasa dan mempunyai kuasa untuk memutuskan tindakan tata tertib dalaman. Saya ada kuasa, kata Anwar. Saya tidak perlu diarah oleh sesiapa. Terutama mereka yang tidak konsisten dan tidak menonjolkan kes rasuah besar melibatkan VVIP. Kejar ikan bilis mungkin buat kita popular, tetapi tidak memberi impak yang diharapkan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda berkait isu ini. Pepel Mouse 7378 berikan komen, katanya, surat sokongan untuk 6 kontraktor bukan satu saja. Surat sokongan hanya surat bukan arahan. Surat sokongan tidak semestinya diikuti walaupun datang daripada setiausaha politik Perdana Menteri. Tapi bukan dari Perdana Menteri. Bersyukurlah kau Rafizi Ramli terlepas dari hukuman penjara bila kau dedahkan maklumat dalaman bank dalam kes NFC. Jangan kau nak pedajal orang lain pula, kata beliau. Orang tahulah awak ni dah nak pelepas geram kepada Anwar Ibrahim PMX dan PKR sejak kalah dari dalam pemilihan parti yang lepas. Apa yang keluar dari mulut kau sama dengan lidah pembangkang PAS PN, kata beliau.
Tak ada satu pun yang baik dari Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Madani. Harap PKR tak perlu calonkan lagi mamat ini dalam PRU 16, kata Purple Mouse. PKR akan terus menang di Pandan walaupun bukan Rafizi calonnya, kata beliau. Jadi apalah pendapat anda semua? Rafizi perlu tinggalkan PKR kah? Dan membentuk pakatan atau kerajaan baru ataupun parti baru kah? Adakah Rafizi masih lagi dicalonkan dalam pilihan raya akan datang? Ada orang kata, tanpa Rafizi pun PKR tetap kuat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.